Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, terutamanya kepada anak-anak murid cikgu daripada kelas 6 dinamik, 6 gemilang dan juga 6 harmoni. Okey, kelas kita pagi ini masih lagi di bawah tajuk kelajuan. Semalam cikgu telah berikan kamu satu video tentang menceritakan apakah maksud kelajuan. Hari ini kita akan bincangkan pula tentang satu uji kaji yang boleh dilakukan di bawah tajuk kelajuan ini, iaitu bagaimanakah untuk menguji kelajuan kamu. Okey, kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 118. Okey. Tujuan uji kaji ini adalah untuk menyiasat kelajuan dengan pelbagai jenis pergerakan. Okey, ada beberapa langkah di sini. Kita lakukan uji kaji ini di padang. Kalau di sekolah mungkin kita boleh buat. Namun disebabkan PKP ini kita hanya bincangkan sajalah di sini. Okey. Okey, apa yang kita perlu buat dalam uji kaji ini? Kita tengok, lakukan aktiviti secara berpasangan di padang. Kemudian dekatkan pita pelekat di garisan permulaan dan ukur jarak 20 meter. Kemudian lekatkan garisan penamat. Pergerakan, minta rakan kamu melakukan pergerakan yang berbeza seperti berjalan perlahan, berjalan laju dan berlari di sepanjang trek perlumbaan tersebut. Kemudian rekodkan ataupun catatkan masa yang diambil bagi setiap pergerakan daripada garisan permulaan sehinggalah ke garisan penamat. Okey, di sini ada jadual yang diberikan. Maklumat yang kita catat perlulah direkodkan dalam jadual yang diberikan. Okey, kita besarkan sedikit jadual ni. Okey, kita ada jenis pergerakan, kita ada iaitu berjalan perlahan, berjalan laju dan berlari. Okey, kalau kita perhatikan jenis pergerakan ini berbeza, berlainan. Jadi, bila sesuatu perkara itu berbeza ataupun berlainan, kita panggil dia sebagai pemboleh ubah bergerak, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, jadi jenis pergerakan ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, kemudian ataupun kita panggil sebagai PM lah, kita ringkaskan. Okey, kemudian kita lihat pula jarak. Jarak yang kita perlukan untuk melakukan aktiviti ini adalah 20 meter. Setiap jenis pergerakan jarak yang sama. Jadi bila satu data ataupun maklumat itu sama, itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan. Kita tuliskan sebagai PD lah . Okey, kemudian apa yang kita perlu catat? Kita perlu rekodkan masa. Masa bagi setiap jenis pergerakan daripada mula sehinggalah tamat. Jadi bila apa yang kita perlu catat, yang kita perlu rekod, kita panggil dia sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Okey, mari kita lihat pula masa yang diperlukan. Okey, berjalan perlahan. Berjalan perlahan ni memerlukan masa yang lebih panjang. Jadi kita letaklah masa yang diperlukan dalam anggaran 50 saat. Okey, manakala berjalan laju lebih cepat sedikit. Jadi kita anggarkan masanya dalam 30 saat. Manakala berlari adalah lebih laju berbanding dengan pergerakan sebelum ini tadi. Jadi kita letakkan masanya lebih cepat. Contohnya kita letakkanlah 10 saat. Jadi kita telah ada data yang lengkap untuk jadual ini. Jadi bolehlah kita binakan carta palang. Kita binakan carta palang daripada aktiviti ini. Okey, bagaimana nak bina carta palang? Carta palang kita perlu bina. Okey, kosongkan dulu. Okey. Bagaimana kita nak bina carta palang? Okey, kita perlu untuk membina carta palang, kita perlu lukiskan paksi yang menegak dan juga paksi yang melintang. Contohnya kita perlu lukiskan dahulu bentuk, kita perlu lukiskan bentuk L macam biasa kita bina carta palang, bentuk
L. Macam inilah contohnya. Kita binakan bentuk L. Okey. Bahagian yang melintang, yang bawah ni adalah pemboleh ubah manipulasi. Yang mana pemboleh ubah manipulasi? Yang jenis pergerakan tadi. Ini jenis pergerakan. Jadi kita ambil yang ini, kita tuliskan di bahagian sini. Jadi tuliskan pemboleh ubah manipulasi di bahagian ini. Tuliskan pemboleh ubah manipulasinya. Kemudian di bahagian yang menegak adalah pemboleh ubah bergerak balas. Tadi kita dah bincang masa yang dicatat ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi ambil maklumat ini, tuliskan di bahagian ini. Di bahagian ini tuliskan. Jadi kita dah ada kedua-dua boleh ubah dalam carta palang kita. Okey, apa yang kita perlu tulis? Masukkan sahaja maklumat-maklumat yang ada. Okey, berjalan perlahan. Di sini tuliskan berjalan perlahan. Kemudian berjalan laju. Kemudian berlari. Okey. Kemudian letakkan ataupun tuliskan masa yang diperolehi. Tadi kita ada masa 10 saat. Kemudian kita ada masa 30 saat dan kita ada masa 50 saat. Tadilah yang kita ada masa di sini tadi 50 saat, 30 saat dan juga 10 saat. Jadi lengkapkan maklumat yang ada. Kemudian kita binakan palang. Okey. Yang tadi berjalan perlahan. Berjalan perlahan masanya 50. Jadi binakanlah palang dia. Okey, binakan palang kat situ 50 saat untuk berjalan perlahan. Berjalan laju kita tadi ada dalam 30 saat. Jadi tulis buatkan palang dia. Kemudian untuk berlari kita ada 10 saat. Lebih kurang begitulah. Jadi apa yang cikgu tulis di sini kamu boleh tuliskan apakah yang sepatutnya lah. Cikgu hanya buatkan ringkasan sebab ruang agak kecil untuk saya tuliskan maklumatnya dengan terperinci. Okey, jadi begitulah sepatutnya carta yang perlu dibina. Jadi boleh lukiskan ataupun boleh binakan carta tu lebih cantik di buku ataupun di kertas kamu. Okey, kemudian selepas kita binakan carta palang, kita bincangkan pula hasil penyiasatan. Okey, tengok. Hasil penyiasatan ni kita bincangkan tentang soalan. Okay, soalan pertama. Jenis pergerakan yang manakah lebih cepat tiba di garisan penamat? Tadi kita dah tahu maklumat dia. Berjalan perlahan tadi 50, berjalan laju 30 dan berlari 10. Jadi di sini jawapannya berlari. Jenis pergerakan berlari. Okey, mengapa? Kerana berlari lebih laju berbanding berjalan perlahan dan berjalan laju. Okey, itulah sepatutnya yang kita tuliskan. Okay, yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan berdasarkan aktiviti ini? Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan berdasarkan aktiviti ini? Jadi daripada video kita sebelum ni yang cikgu telah tunjukkan sebelum ni, kita dah tahu ataupun kita boleh rujuk juga buku teks. Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu pergerakan. Kalau dalam aktiviti ini adalah ukuran cepat atau lambat sesuatu pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey. Jadi itu saja untuk tugasan untuk PDPR kita pada hari ini. Okey, jadi tuliskan laporan aktiviti ini di dalam buku tulis kamu ataupun dalam kertas. Kemudian hantarkan melalui
Google Classroom setiap kelas ataupun melalui Telegram cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.